Bersama saya Azlin Arif dalam Rentasan Berita edisi 801. Antara paparan utama. MD Kelantan nafi banjir disebabkan pembalakan. Berhenti berbalah sebelum membawa celaka. PN terus menjarah aset negara, lebay PAS membisu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ujian demi ujian datang melanda negara. Belum reda kes pandemik COVID-19 yang kelihatannya semakin menggila, kini kita diuji dengan bencana banjir. Keadaan banjir di Pahang, Kelantan, Terengganu dan Perak bertambah buruk pagi ini berikutan hujan lebat yang masih berterusan, menyaksikan jumlah mangsa banjir yang dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS di negeri terlibat terus meningkat. Bagaimanapun, keadaan banjir di Johor dan Sabah beransur pulih dengan jumlah mangsa terus berkurangan di PPS. Di Pahang, jumlah mangsa banjir terus meningkat melibatkan 24,257 mangsa yang ditempatkan di 281 pusat pemindahan di 9 daerah negeri ini. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, keadaan hujan lebat dan angin kuat berterusan melanda negeri Pantai Timur Semenanjung dijangka berlaku sehingga Selasa minggu depan. Sementara itu, pemegang konsesi Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 1 LPT, Anif Berhad, menerusi laman Twitter memaklumkan laluan kilometer 113 dan kilometer 115 dilancang masih ditutup di kedua-dua hala susulan kenaikan air. Turut ditutup laluan di kilometer 84 persimpangan lancang ke persimpangan Karak Menghala Kuantan. Di Kelantan, jumlah mangsa banjir di 5 jajahan negeri itu menunjukkan peningkatan ketara apabila 4,829 mangsa ditempatkan di 64 PPS berbanding 2,142 mangsa petang semalam. Menurut aplikasi info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, jajahan Jeli kekal merekodkan bilangan penduduk yang terjejas strok iaitu 1,688 mangsa. Manakala Kuala Kerai 1,455, Gua Musang 775, Pasir Mas 469 dan Tanah Merah 442 mangsa. Sementara itu, menurut info banjir.water.gov.my, 6 batang sungai di negeri itu merekodkan bacaan melepasi paras bahaya iaitu Sungai Lebir di Tualang, Kuala Kerai, Sungai Kelantan di Kuala Kerai dan Sungai Kelantan di Kusial, Tanah Merah. Tetapi fakta menarik yang ingin kami kongsikan bersama dengan para penonton adalah kenyataan dangkal yang dikeluarkan oleh Menteri Besar Kelantan. Kerajaan Kelantan menjelaskan pembalakan mahupun penerokaan hutan bukan menjadi punca utama berlakunya banjir gelombang ketiga di negeri berkenaan. Datuk Ahmad Yaakob berkata sebaliknya banjir yang melanda di negeri ini disebabkan taburan hujan lebat berikutan monsun timur laut. Negeri lain pun serupa juga. Pahang pun banjir, Johor pun banjir dan Terengganu pun banjir. Sekarang banjir singgah di Kelantan. Di Kelantan memang hujan lebat sebab itu banjir. Nak kata tak buat kerja, semua buat kerja. Semua negeri buat kerja sebab nak dapatkan hasil. Hasil pun kita tak ambil semua, katanya kepada pemberita semalam. Terdahulu, Ahmad mengadakan lawatan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan Lawang di sini yang menempatkan 68 mangsa terdiri daripada 28 keluarga dari 3 kampung sekitar. Hadir sama Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan Datuk Muhammad Nazran Muhammad dan Ketua Jajahan Tanah Merah Muhammad Anis Husin. Dalam isu banjir, Ahmad meminta semua pihak tertentu tidak menuding jari menyalahkan Kerajaan Kelantan dengan mengaitkannya dengan isu penerokaan hutan. Selain itu, Ahmad juga mahu rakyat tidak menyalahkan ketegasan pihak berkuasa yang mengenakan saman jika masih sengaja mengabaikan prosedur operasi standard SOP sepanjang banjir. Tentu anda masih ingat pada hujung tahun 2014, Malaysia mengalami bencana banjir besar yang dahsyat. Di Kelantan sahaja pada 29 Disember tahun tersebut, mangsa banjir yang dipindahkan ke pusat pemindahan adalah seramai 151,072 orang. Terdapat pelbagai sudut pandang mengenai musibah yang menimpa.
Salah satunya adalah sudut pandang agama para ulama PAS. Mereka mengeluarkan kenyataan bahawa banjir yang melanda ketika itu adalah kerana bala tidak melaksanakan hukum hudud. Itu amaran daripada langit, peringatan daripada Allah. Sekarang apabila mereka berada dalam kerajaan persekutuan, keluar pula kenyataan bahawa banjir ini adalah ujian untuk orang yang beriman. Habis dikaitkan dengan semua negeri lain, dan yang paling menarik, apa yang disuarakan oleh Menteri Besar Kelantan ialah banjir berlaku kerana hujan lebat berterusan. Mudahnya menjadi Menteri Besar kalau hanya itu jawapan yang diberikan. Apabila dikaitkan dengan aktiviti pembalakan berserta bukti gambar bukit digondol oleh pihak tertentu, dinafikan pula ianya punca banjir besar. Jadi, apa puncanya banjir besar berlaku sekiranya bukan kerana Esko dan wakil rakyatnya tidak buat kerja? Kalau asyik bermewah dengan kenaikan allowance dan bawa kereta Merc mengalahkan James Bond, sibuk catur kerusi dan kuasa, bila masa nak ambil tahu hal rakyat? Untuk para lebay dan ulama PAS, muhasabah diri kita kembali kepada Allah kerana kita sebagai manusia sentiasa khilaf. Namun jangan biarkan kekhilafan itu menutup pintu hati menerima teguran demi kebaikan. Selepas pertemuan Ahli Majlis Tertinggi UMNO beberapa hari lalu, kini muncul pula babak terbaru dalam dunia politik UMNO BN. Saling menyerang, saling menuduh. Sipulan ini tak puas hati, sipulan lagi satu gila untuk berkuasa. Belum lagi berbicara tentang prinsip dangkal dan kluklek parti komponen dalam Perikatan Nasional yang kononnya digabungkan demi menyelamatkan Malaysia. Indonesia dan Singapura sudah mendapat vaksin COVID-19 mereka, namun Malaysia tetap lembab. Mencecah 3,000 kes sehari masih belum mampu mengejutkan kerajaan tebuk atap daripada halusinasi mereka. Setelah Tan Sri Anwar Musa menyerang Presiden UMNO, kini setiausaha akhbarnya Tun Faisal Ismail Aziz pula menyerang Datuk Seri Ahmad Zahid. Setiausaha akhbar itu menyifatkan Zahid khianat bila mahu bekerjasama dengan PKR dan DAP. Serangan ini dibuat selepas Anwar dipecat sebagai Setiausaha Agung BN dan juga Setiausaha Agung Muafakat Nasional. Tun Faisal dalam kenyataannya kepada utusan Malaysia berkata, Zahid telah mengkhianati parti apabila membuat akuan bersumpah menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan menggerakkan jajaran politik baharu melibatkan kerjasama UMNO, PKR dan DAP. Menggunakan jawatan beliau sebagai Timbalan Ketua Bahagian UMNO Putrajaya, Tun Faisal berkata perkara itu merupakan soal pokok yang tidak boleh dikompromi sama sekali. Katanya beliau tidak ada masalah untuk mempertahankan institusi Presiden, tetapi perkara itu agak sukar dilakukan kerana Presiden sendiri mengkhianati parti. Saya akan pertahankan institusi selagi tidak khianati parti. Masalahnya Presiden sendiri khianati parti. Pendedahan Anwar semalam seperti mendedahkan salah laku seorang presiden tentang wujudnya sokongan kepada Anwar secara sembunyi tanpa pengetahuan pemimpin UMNO BN lain, apatah lagi akar umbi, katanya kepada utusan Malaysia semalam. Semalam, Ahli Parlimen Ketereh mendedahkan antara punca dirinya digugurkan sebagai Setiausaha Agung BN disebabkan isu akuan bersumpah itu. Dalam pada itu, Tun Faisal berkata dalam menyelesaikan kemelut politik ketika ini, Ahmad Zahid perlu membuat akuan bersumpah tidak akan bekerjasama dengan Anwar dan DAP. Ini termasuk katanya menghentikan jajaran politik baru sebagai istilah menyembunyikan sokongan secara rahsia beliau itu. Jika Presiden buat akuan bersumpah ini, maka kita boleh sokong semula beliau. Selagi Presiden tak berani buat dan tak mahu arahkan untuk hentikan jajaran politik baharu ini, selagi itu tak akan selesai, katanya. Reaksi kepada konflik yang berlaku ini, bekas Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad mengingatkan ahli-ahli politik Perikatan Nasional untuk berhenti berbalah kerana mereka seperti membawa celaka dan ketidakstabilan buat rakyat. Beliau menyindir bahawa terdapat sebahagian pemimpin politik yang berangan-angan untuk membubarkan parlimen dan mengheret rakyat untuk berpilihan raya dalam keadaan negara berdepan gelombang ketiga pandemik COVID-19. Pemimpin negara semakin kaget dan cenderung untuk sekadar mengenakan perintah kawalan pergerakan sahaja. Berhenti berpolitik termasuk berbalah sesama sendiri dalam Perikatan Nasional sekaligus membawa celaka dan ketidakstabilan buat rakyat dan negara. Dengan kes positif melepasi 125,000 dan kematian melebihi 515 kes sehingga merekodkan kes terbanyak iaitu 3,027 kes pada semalam, Malaysia berada dalam posisi yang amat gawat, katanya dalam satu hantaran Facebooknya semalam. Menurutnya, fasiliti-fasiliti kesihatan awam khasnya hospital COVID-19 sudah hampir sarat dengan pesakit.
Malah, kes kategori 1 bagi pesakit tidak bergejala juga tidak lagi dimasukkan ke hospital dan menjalani kuarantin di rumah. Kejayaan awal Malaysia hampir musnah ditelan cabaran gelombang ketiga yang malangnya tidak dijangkakan sebegini dahsyat, katanya. Sementara itu, Dr. Zulkifli juga mengulas surat terbuka kepada Perdana Menteri Muhyiddin Yassin yang ditandatangani lebih 40 pakar perubatan negara. Surat terbuka ini sememangnya tepat dan wajar untuk Perdana Menteri ke-8 bertindak. 10 pelan tindakan kritikal yang disarankan dalam surat terbuka ini adalah amat mustahak dilaksanakan segera, katanya lagi. Menurut surat terbuka itu, pakar-pakar mengambil maklum pengurusan pandemik COVID-19 negara yang memberi gambaran suram dan tidak terkawal. Walaupun dijalankan perintah kawalan pergerakan dan intervensi kesihatan yang lain, laporan harian kes masih tidak menunjukkan trend penurunan, kata surat tersebut. Ia sangat menakutkan, mengerikan dan membimbangkan. Ini bukan satu lawak jenaka untuk ditertawa sepanjang malam. Ini soal hidup mati dan masa depan rakyat dan negara. Tolonglah wahai pemimpin yang terlalu gilakan kuasa dan wang ringgit. Hentikan semua ini atau Malaysia menjunam ke arah kehancuran. Dalam hanya 7 bulan memerintah, Kerajaan Pintu Belakang Perikatan Nasional PN telah menjual 8.03 bilion ringgit aset khazanah nasional dalam tempoh bulan Mac hingga September 2020 ataupun secara purata 1.15 bilion ringgit setiap bulan. Perkara ini telah didedahkan di Parlimen berikutan soalan yang diajukan oleh Yang Berhormat Datuk Mahfuz Omar. Yang peliknya, semua pemimpin PN terutama PAS terus membisu 1000 bahasa. Kalau dahulu, puak-puak ini sudah pasti bising dan lantang mengkritik Pakatan Harapan. Namun sekarang tidak ada pula kenyataan menentang tindakan PN menjarah aset-aset negara. Inilah sikap hipokrasi PAS yang tidak istiqamah dengan perjuangan. Sejak merampas pentadbiran kerajaan melalui pintu belakang pada bulan Februari 2020, antara aset khazanah yang telah dijual oleh PN adalah pegangan equity dalam Tenaga Nasional Berhad, Telekom Malaysia Berhad, Emulus Holdings Berhad dan Malaysian Genomics Resource Centre Berhad. Dalam kes Emulus, khazanah telah menjual kesemua pegangannya pada 24 Julai 2020. Menariknya, harga saham Emulus telah meningkat lebih 100% selepas khazanah keluar daripada syarikat tersebut. Bukan itu sahaja, berdasarkan laporan media, khazanah bakal menjual syarikat pembuat wafer semikonduktor Siltera Malaysia Sdn Bhd yang dimiliki 100% oleh Kerajaan Malaysia. Tindakan menjual aset-aset ini bukanlah negatif semata-mata jika ia dapat mengukuhkan kedudukan kewangan syarikat dan hala tuju pelaburan. Tindakan inilah yang dilakukan oleh PH dahulu dalam usaha untuk mengurangkan beban hutang khazanah sebanyak 55 bilion ringgit yang ditinggalkan Barisan Nasional. PH telah melaksanakan pelan rasionalisasi aset-aset tidak strategik. Hasilnya, hanya dalam setahun, liabiliti khazanah berjaya dikurangkan sebanyak 10 bilion ringgit. PH bukan menjual aset semata-mata, tetapi dana baharu telah diwujudkan untuk khazanah melabur dalam pelaburan-pelaburan baharu yang berpotensi tinggi selaras dengan matlamat asalnya. Tindakan kerajaan PN meneruskan penjualan aset-aset terpilih khazanah membuktikan strategi PH adalah tepat. Ini menunjukkan PH melaksanakan tadbir urus korporat yang cekap. Sebaliknya, ia membuktikan segala tomahan PAS dan UMNO terhadap PH sebelum ini adalah salah dan gendam politik semata-mata. Justru PN perlu jujur dan telus dalam segala langkah yang akan dilaksanakan dalam proses pemulihan khazanah. Segala bentuk pelaburan baharu perlu dilakukan dengan teliti tanpa campur tangan politik. Langkah pengukuhan prestasi dan kredibiliti khazanah yang dimulakan oleh PH ini harus diteruskan dengan meletakkan prinsip integriti dan tadbir urus korporat yang lebih cekap. Sementara itu, Hyundai Motor Corp, Hyundai Motors Asia Pacific Regional HQ yang telah memulakan operasinya di Malaysia sejak 2015 bakal memindahkan pejabatnya ke Indonesia. Pekerja tempatan telah mula diberhentikan sehingga proses pemindahan operasi selesai sepenuhnya hujung tahun ini. Dikhabarkan Hyundai akan membuat pelaburan berjumlah 4.02 bilion ringgit termasuk membina kilang pemasangan kenderaan Hyundai di Bekasi, wilayah timur Indonesia. Malaysia di mana? Berputih mata dek sibuk berpolitik siang malam, ada yang sibuk berendam dalam 2 kolam, ada yang sibuk dengan skandal sana sini demi percaturan kuasa. Ada yang tidak puas hati dengan ghanimah dan jawatan, malah ada yang masih mengatur strategi pengkhianatan. Terkini, bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad melabelkan Kerajaan Perikatan Nasional sebagai kerajaan paling tidak stabil dalam sejarah Malaysia.
Menurutnya, yang juga pengerusi Parti Pejuang Tanah Air, Pejuang, kerajaan PN hanya memiliki majoriti 3 kerusi sahaja dalam Dewan Rakyat. Kalau 2 orang ahli parlimen sahaja lompat masuk Pakatan Harapan, saya ingat kerajaan PN akan jatuh. Ini menyebabkan kerajaan tidak boleh tumpu kepada pemerintahan, sebaliknya sepanjang masa guna kekuatan untuk pertahan diri supaya tidak jatuh. Katanya pada sidang akhbar di Yayasan Kepimpinan Perdana pada Khamis. Yang jelas sekarang ini rakyat bayar gaji buta semua menteri kabinet yang tidak mendatangkan hasil sebutir haram kepada negara. Menteri Kesihatan dan timbalannya masuk gua mana ketika rakyat sedang berhadapan dengan pandemik pembunuh. Yang berjuang mati-matian hanya Ketua Pengarah Kesihatan dan anak-anak buahnya. Paling menarik untuk ditanya, kenapa Perdana Menteri Malaysia tidak mahu bertemu dengan wartawan antarabangsa? Takut terciduk ke? Jadi tidak hairanlah kalau para pelabur lari ke negara lain yang jauh lebih stabil dan menjamin masa depan mereka. Rakyat akan terus dilanda krisis ekonomi, hilang kerja, hilang sumber pendapatan, hidup tidak terbela dalam keresahan, ketakutan dan tekanan yang tidak terkawal. Kerana apa? Kerana negara ditadbir oleh Pak Lebay penunggang agama dan penyangga yang diketuai oleh perompak dan pengkhianat. Ingat pemimpin tebuk atap, rakyat memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portaljomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azli Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.